السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab ataupun risalah Bahjah Mardiyah ataupun Muniyatul Musalli bahagian yang kedua. Bahjah Mardiyah pada membicarakan muafiq dan masbuq. Nah, ini dah hujung dah. Kita berhenti dekat muka surat 168 Rumi. Kitab Jawi tak ada. Kitab Jawi memang tak ada. Kitab Bahjah Mardiyah memang tak ada Jawi. Tak dicetak. Ada tapi tidak dicetak. Tak berbaloi nak cetak sebab dia 3 helai je. Muka surat 168 kita berhenti dekat masih lagi perbahasan masbuk. Perhatian. Dan jikalau ketinggalan. Dan jikalau ketinggalan makmum itu. Makmum tu ketinggalan. Kena tinggal dengan imam. Makmum tu kena tinggal dengan imam. Atau makmum tu lambat. Imam dah pergi depan dah. Imam dah meneruskan. Imam dah terus. Makmum masih lagi tak ikut imam. Ataupun makmum ditinggalkan oleh imam. Ataupun imam meninggalkan makmum. Mana-mana satulah. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab ia hendak tamamkan Fatihahnya. Ada sebab makmum ni. Bukan saja-saja. Kalau makmum tu saja-saja. Imam dengan makmum berdiri. Imam rukuk. Makmum saja-saja tak mau rukuk. Imam i'tidal. Makmum saja tak mau i'tidal, tak mau ikut. Yang itu tertakluk kepada hukum asal. Iaitu tak boleh lebih 2 rukun. Lebih daripada 2 rukun batal sembahyang. Imam rukuk, makmum tak rukuk lagi. Imam i'tidal, makmum tak rukuk lagi. Ini saja buat. Imam bergerak aja untuk sujud. Turun je, gerak aja untuk sujud, makmum tadi batal. Batal. Itu kalau tak ada sebab. Imam meninggalkan atau makmum ketinggalan daripada imam 2 rukun tanpa sebab. Batal. Yang ni ada sebab. Macam mana? Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak tamamkan Fatihah. Dia nak sempurnakan Fatihah dia, sebab tu dia ketinggalan daripada imam. Sebab tu imam pergi dulu. Sebab tu dia tak boleh ikut imam. Sebab dia nak tamamkan, dia nak sempurnakan Fatihahnya. Tak habis baca lagi. Apa perlu dia buat? Adakah makmum tadi perlu habiskan Fatihah, biar je imam pergi ke depan? Imam rukuk yang tidak, biar. Sebab aku tak habis Fatihah lagi. Ataupun makmum tadi terus rukuk dengan imam, tinggal je Fatihah tu, imam tanggung. Mana satu? Nak tahu mana satu, dia bergantung kepada status makmum tu apa. Jika makmum tadi berstatus, ini saya buat kesimpulan ni. Kalau yang lepas tak khatam, tak boleh nak faham apa saya sebut ni. Kesimpulan ni payah nak faham. Kalau yang lepas tak faham. Jadi nak tahu makmum tadi perlu buat apa setelah imam rukuk. Apa makmum ni perlu buat? Habiskan Fatihah, biarlah imam tinggal dia.
Ataupun tak perlu habiskan Fatihah, rukuk dengan imam. Fatihah makmum yang tak habis tadi, imam tangguh. Mana satu? Nak tahu mana satu, dia bergantung kepada status makmum itu. Jika makmum itu berstatus muafiq, status muafiq dengan ta'arif yang kita dah bincang sebelum ni, maka tengok apa juga, muafiq terbagi kepada dua. Jika dia muafiq, tapi yang sebut tadi lah, dia saja je tak nak rukuk, dia saja je, maka ketinggalan hanya boleh daripada imam. Imam tu boleh meninggalkan makmum, makmum tu boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun aja. Sebab dia bukan uzur, dia saja je. Tapi jika makmum muafiq tadi tu uzur. Apa maksud uzur? Sakit? Bukan. Uzur tu maksud dia duk baca Fatihah, tak sempat habis lagi. Tapi dia ni apa? Masbuk ke? Tak, dia muafiq. Muafiq macam mana? Dia dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan tadi, yang kita kira 26 saat kat sini tu. Maknanya dia muafiq. Dan dia tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk. Dia muafiq. Maka makmum muafiq tadi dimaafkan 3 rukun panjang. Dimaafkan 3 rukun panjang. Dengan maksud imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud, biarkan. Makmum tetap wajib habiskan Fatihah dia dan rukuk i'tidal kejar imam lepas habis tu. Itu kalau makmum tu berstatus muafiq. Kalau makmum itu berstatus masbuk, maka makmum tadi mesti terus ikut imam rukuk tanpa perlu habiskan Fatihah, imam tanggung. Jadi kena tahulah. Orang yang dia sembahyang jadi makmum, tiba-tiba tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk. Bukan semudah rukuk aja, bukan. Tengok dulu. Dia muafiq ke masbuk? Kalau dia muafiq, maka dimaafkan 3 rukun panjang. Sebenarnya kalau kita tengok balik, bukan semua muafiq dimaafkan 3 rukun panjang. Hanya 9 muafiq je kan. 9 aja. Dah baca dah, dah banyak kali dah baca. Hanya 9 muafiq je dimaafkan 3 rukun panjang. Yang dalam nazim tu. Dalam nazim dia, dalam nazam tu. Man fi qira'atin li'ajzihi bati au syakkun hal qara wa man laha nasi. Wadhif muafiqan sunnatal adl. Wa man li saktati intidharuhu hasal. Man nama fi tashahudin au ikhtalat alaihi takbirul imami man tabat. Kadhalladhi yukammilu tashahuda ba'da imamin qama minhu qasida wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Ni ya 9 kita dah bahas dah. Berapa bulan, sebulan ada kot ni yang tadi tu. Syair tadi kita bahas sebulan dah kita bahas. Jadi makmum tadi dia muafiq ke masbuk? Dia muafiq dimaafkan ke tak? Muafiq termasuk dalam 9 perkara tu ke tak? Tak masuk, dimaafkan 2 rukun. Masuk, dimaafkan 3 rukun panjang. Makmum tadi bukan muafiq, dia masbuk. Tak perlu habiskan Fatihah, rukuk imam tanggung kan. Okay. Itu yang saya sebut. Kalau tak faham lagi yang 9 perkara tu, tak tahulah apa benda yang saya sebut ni. Okay. Sebab ia hendak tamamkan, hendak sempurnakan Fatihahnya hingga rukuk imam. Imam dah rukuk. Dia, macam mana ni? Dia ni masbuk ni. Perhatian tentang, tengok tajuk besar dia lah. Tajuk dia besar dia kan sebelah tu, hukum orang masbuk. Kan? Jadi ni cerita masbuk. Makmum tadi masbuk. Jadi, bila masbuk, kita dah tahu. Tak perlu habiskan Fatihah, rukuk aja. Dan peraturan masbuk, jika dia berstatus masbuk, pertama, dia tak perlu habiskan Fatihah. Yang kedua, dia kena rukuk terus. Yang ketiga, dia mesti dapat tumakninah ketika rukuk. Itu peraturan dia. Jadi, makmum masbuk tadi pergi baca Fatihah juga. Imam sedang rukuk ni. Okey. Hingga rukuk imam dan bangkit imamnya. Imam bergerak untuk i'tidal, dia masih lagi duduk habiskan Fatihah. Sedangkan dia masbuk. Pergi buat peraturan muafiq itu apa hal? Muafiq tak apalah. Dia tu masbuk. Dia pergi, imam dah bangkit, dah i'tidal dah. Daripada rukuknya. Imam bangkit imamnya daripada rukuknya. Dia duduk habiskan Fatihah lagi. Atau rukuk ia serta imam. Ataupun dia rukuk bersama imam. Tetapi belum lagi ia dapat tumakninah dahulu daripada bangkit imam, daripada rukuk, dalam sekurang-kurang rukuk. Allah, payah ayat. Selisih lah bahasa sekarang, selisih.
Dia masbuk, sepatutnya dia rukuk dengan imam. Tapi dia pergi habiskan Fatihah juga sebab dia tak tahu peraturan tu lah. Peraturan masbuk mesti rukuk dengan imam dan dapat tamakninah. Dia pun habiskan Fatihah. Imam dah i'tidal. Satu cerita. Yang kedua, dia rukuk, imam rukuk. Cuma dia sikit lagi waladdallin amin. Baru dia rukuk. Masih dia rukuk tu imam sami Allah. Tak dapat tamakninah lah. Maknanya tak dapat tamakninah, tak dapat rukuk lah juga. Dalam rukuk tadi. Samalah dua ni sebenarnya. Biasanya yang pertama tu yang kedua ni dia selisih. Yang pertama tu dia sempat berdiri dengan imam. Dia sempat berdiri imam rukuk, sepatutnya dia rukuk, dia tak rukuk. Lepas tu imam i'tidal baru dia rukuk. Yang kedua ni dia rukuk, cuma selisih. Samalah. Yang penting tak dapat tamakninah ketika rukuk. Ya. Macam mana jadi kat mana? Jadi kat dia apa ni? Maka luputlah rakaatnya. Itu je jawab dia. Luput rakaat dengan maksud rakaat itu tidak dikira. Saya bagi contoh Contoh. 2 orang masuk untuk sembahyang berjemaah. Imam tengah baca lah. Tengah sembahyang lah imam. Dah takbir lah. Dikira lambat sikit lah. 2 orang kawan. Kawan ni kata, aku nak basuh kaki dulu, masuk dulu. Yang tu basuh kaki je. Kawan ni masuk dulu. Dan takbir. Kawan yang kedua masuk. Beza takbir kawan yang pertama dengan yang kedua, kita ambil beza dalam 3 saat. Ambil sikit-sikit 3 saat. Contoh, biar contoh ni. 3 saat je beza dia. Yelah, basuh kaki berapa lama sangat. Jadi, bila orang yang pertama takbir, masuk sembahyang, selang 3 saat, kawan dia takbir. Okay? Sekarang ni kita tak tahulah dia muafiq ke masbuk lagi ni. 2 orang ni. Kemudian imam baca surah ke apa, tak kisahlah macam mana cerita pun. Imam rukuk. Makmum yang masuk 2 orang, kawan-kawan 2 orang ni, dia takbir terus baca Fatihah lah. Bezanya, yang masuk kaki tu lambat 3 saat. Daripada yang tak basuh kaki. Takbir terus baca Fatihah. Tak ada berlengah-lengah. Allahu Akbar, bismillah terus. Okay. Tiba-tiba, kalau kita ikut masa tadi, 26 saat Yang masuk tu, yang masuk pertama dapat 26 saat. Maknanya, muafiq. Masa tu, imam rukuk dia baru siratal ladzi. Tapi dia dapatlah 26 saat tu. Okay. Dia muafiq lah. Kawan dia yang 3 saat lambat, dapat 23 saat je lah. Betul lah. Maka kawan dia tu masuk. Okay. Macam dia ni baca sampai siratal ladzi. Sirah tu imam dah rukuk. Tapi dia masuk awal sikit dan kalau ikut dia berdiri dengan imam tu memang 26 saat. Cuma dia tu mungkin baca lambat sikit. Makmum tadi mungkin dia baca auzubillah ke? Allah. Yang makmum yang pertama. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 3 saat dah. Lebih kurang panjang sikit. Irrajim. Nak cukup 3 saat je. Okey. Lepas tu bismillah. Jadi bila dia baca sampai sirah, dah 26 saat. Tapi kalau dia tak baca auzubillah, mungkin sampai. Waladdallin mungkin lah. Tapi kalau kita nak tengok, dia memang sebenarnya dah cukup dah. Kadar masa yang dia dapat, memang boleh baca Fatihah habis. Oleh kerana dia baca auzubillah ke apa tadi, menyebabkan dia tak boleh habis. Macam mana walaupun dia tak habis Fatihah, baru sirah, tetap juga dia tu muafiq. Sebab dia berdiri dengan imam kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Sebab nak tentukan muafiq dan masbuk, bukan tengok baca Fatihah. Tengok berapa lama dia berdiri. Banyak kali dah ulang lah. Okay. Maka dia muafiq. Sirah. Kawan dia 3 saat lambat, dia tak baca auzubillah. Mungkin dia baca laju sikit. Dan dia dekat sirah juga. Sirah imam rukuk. Sama-sama. Cuma yang ni siratal ladzi ni dia baca auzubillah. Jadi dia sirah lah. Kawan dia lambat 3 saat, masih imam rukuk dia siratal ladzi juga. Sama-sama. Cuma dia dapat 23 saat je. Kawan dia yang kedua tu lah. Dah kawan ni dapat 26, kawan ni dapat 23 lah. Lambat 3 saat. Okey. Kemudian bila sirah ni kawan ni dua-dua baca sampai habis. Dua-dua baca sampai siratal ladzi sampai habis. Waladdallin. Dan habis sama-sama. Habis sama-sama. Bila nak rukuk je 2 orang ni, imam bangkit. Selisih lah. Selisih. Mana yang dapat rakaat, mana yang tak dapat rakaat. Kawan yang pertama dapat rakaat tak? Tapi selisih dengan imam. Dapat kau? Selisih. Tak dapat tamakninah. Imam dia baru nak Sami Allah yang pertama tu.
dapat rakaat. Yang kedua, tak dapat. Tak dapat rakaat. Tak dapat sebab dia selisih sedangkan dia masbuk. Bila masbuk, peraturan dia mesti rukuk dengan imam, dapat tamakninah. Dia pergi baca. Siapa suruh dia baca? Tak wajib baca pun. Sambung siratal ladzi. Maka dia tak dapat rakaat. Kalau orang tengok dari jauh, kan? Masuk lebih kurang sama. 3 rakaat tu macam sama lah. Kenapa yang ni tambah satu lagi? Atau tambah apa lagi lah? Yang ni tak tambah dah. Kalau nampak gitu lah. Dan nampak, datang tu macam sekali. Ketika takbir, makmum takbir, imam duduk berdiri sama-sama. Jadi seolah-olah macam lepas takbir tu lama masa berlalu. Baru rukuk. Tiba-tiba macam mana yang lebih kurang sama masa takbir tadi, makmum 2 orang tadi, lebih kurang sama, tapi satu makmum dapat rakaat, satu makmum tak dapat rakaat. Lainlah, masuk-masuk tu imam dah rukuk 2 orang. Dia tak takbir, seorang dapat, seorang tak dapat. Mungkin boleh jadi. Sebab imam tengah rukuk waktu tu. Yang ni cepat-cepat sikit rukuk, dapat tamakninah, kawan ni tak dapat. Bolehlah kita kata satu dapat, satu tak dapat. Ini 20 saat lebih sebelum tu dah takbir lah. Dah duduk, berdiri dah. Tiba-tiba rupa-rupanya ada kemungkinan juga tak dapat rakaat. Jadi, kesimpulannya adalah, jangan ingat bila kita takbir masuk sembahyang, confirm dah dapat rakaat itu. Belum tentu. Tu je lah. Dan kebiasaannya dapatlah kalau masuk awal. Kalau kita takbir, imam tengah berdiri, kita pun Allahu Akbar. Aku dah mesti dah dapat rakaat ni. Sebab masa imam berdiri lagi aku takbir dah. Tak, belum tentu. Belum tentu. Mungkin juga tak dapat rakaat itu. Ataupun imam baru masuk sembahyang, imam masuk. Imam lagi dah. Dia pun qamat. Imam pun Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dia qamat, dia takbir sejurus selepas imam takbir. Kalau ikut logiknya, kebiasaannya, memanglah yang takbir tu dapat rakaat. Belum tentu. Boleh jadi tak dapat juga. Cuma biasanya dapatlah. Tak mustahil kalau tak dapat. Gitu. Jangan ingat, takbir dengan imam je, mesti dapat. Jangan. Tak semestinya. Jaranglah berlaku sangat. Tapi tak mustahil lah. Tak mustahil. Okey. Luput rakaat. Bukan batas sembahyang Bukan batas sembahyang. Luput rakaat je. Jangan kata Allah. Tak boleh rakaat ni. Jangan. Haram. Sebab dia membatalkan sembahyang. Saya pernah masa dulu kecil-kecil dulu. Pernah. Orang sebelah tu orang tua. Sembahyang. Tapi dia bukan ni. Dia baru masuk. Imam dah rukuk. Dia gugu masuk. Allahu Akbar. Dia baru nak turun. Imam sami Allah. Dia kata Allah tak dang. Tak sempat. Dia kata tak sempat. Dia batalkan sembahyang lah tu. Lepas tu dia tunggu imam naik rakaat seterusnya baru takbir. Sebab dia kata kalau sembahyang pun tak dapat rakaat juga. Tak boleh, hukumnya haram. Membatalkan sembahyang fardu dengan sengaja macam tadi hukumnya haram. Apa masalahnya? Teruskanlah sembahyang tak dapat rakaat. Tambah je lah nanti. Okay? Habis. Maka luputlah rakaatnya. Rakaat je luput, kena tambah satu. Tapi sembahyang masih lagi. Sembahyang tidak tak batal. Okay. Maka hendaklah ia mengikut akan imamnya. Dia ikut je lah. Dah selisih tadi tu. Dia tak dapat rukuk dengan imam lah. Masbuk yang tak dapat tamakninah ketika rukuk dengan imam. Apa dia buat? Hendaklah ia mengikut akan imamnya. Ikut je lah imam buat apa. Barang yang ada imam padanya. Apa yang imam buat? Ikut ajalah. Imam kunut. Imam tahiyat awal. Apa-apa saja. Malah imam sujud sahwi juga. Makmum masbuk tadi ni. Imam sujud sahwi pun sujud sahwi. Wajib. Imam sujud tilawah. Dia baca ayat-ayat sejadah kan, dia sujud tilawah. Ikut aja. Kenapa? Ikut aja. Apa imam buat semua ikut. Malah imam tahiyat awal ke, imam buat apa semua ikut. Semua ikut. Walaupun dia tidak dapat rakaat itu. Okey? Kemudian hendaklah ia datang akan serakaat lagi, nanti tambah satu rakaat. Kemudian daripada salam imamnya, lepas imam salam tambah satu. Seperti perkara, keadaan yang disebut akan dia oleh Al-Allamah Syubramallizi. Macam salah je ejaan tu. Dia Syubramallizi. Apa kat sini? Betul lah. Syabra. Bolehlah baris je. Dia Syubra Mallizi.
Syabra Malizi. Bolehlah. Baris dia sikit. Okey? Jadi itu yang disebut okey ni ulama ni orang tu. Syabra Malizi tu nama orang. Jangan kata apa benda pula. Nama kitab ke apa? Bukan. Nama orang. Ulama mazhab Syafi'i. Okey, habis. Okey, bilakah makmum tu batal? Makmum yang tadi tu, yang selisih dengan imam yang tak dapat rukuk ni. Yang dah tahu tak cukup masa, dia berdiri tu, dia dah tahu dia tu masbuk. Imam rukuk, dia sibuk habiskan Fatihah juga. Lagi satu ayat je dia kata, siratal ladzi lagi sikit je. Bila dia nak turun, imam yang tidal, sami Allah dia selisih, dia buat lupa-lupa, dia buat macam ya dapat rakaat. Kan? Macam ni, adakah dia batal? Tak batal. Cuma rakaat itu luput. Bila dia batal? Bila imam salam, dia salam. Masa tu dia batal. Dia kena tambah rakaat. Masa imam salam, dia salam. Masa tu baru batal. Jadi dia tak batal awal-awal lah. Kalau orang tak mengaji, confirm dia bagi salam. Tak payah apa? Tak payah jauh-jauh. Semalam baru jumpa. Saya dah beritahu dah, siapa nak tengok boleh ikut. Semalam. Saya cerita hari Ahad itu kan. Siapa nak tahu, jom ikut saya esok. Esok tu pada semalam lah. Semalam jadi. Ada dalam 15 orang. Nak cakap apa? Macam tu lah. Selisih je. Rakaat ketiga, rakaat keempat selisih dengan imam. Tapi tu tak tambah lah. Ada yang bukan selisih. Imam yang tidal dah dia rukuk. Baru rukuk. Memang masbuk. Confirm masbuk. Rakaat ketiga, rakaat keempat confirm masbuk sebab baca Fatihah satu nafas baru sempat dengan dia. Kalau tidak tak sempat. So nak cakap macam mana dengan 15 orang tu? Apa? Kulil haq walau kana murran. Tu sembang je. Cakaplah benar walaupun pahit. Berkata benar walaupun pahit. Sembang. Cuba lah cakap macam mana nak cakap. Saya gaul kepala semalam. Nak cakap macam mana? Ha? WhatsApp group lepas tu buat beli nombor baru, nombor lain lah. Lepas tu masuk, lepas tu belah satu keluar balik. Ke macam mana? Tak tahulah. Tak tahu nak cakap macam mana. Kalau seorang tu boleh cuek-cuek juga. Kalau 15 orang, kalau telah berlaku di situ selama 20 tahun, begitulah. Macam mana? Berani cakap. Jom pergi. Jaya Gading. Dia rasa pergi Jaya Gading tu saya ajak. Nak cakap bahawasanya tak boleh macam ni, batal sembahyang. Saya nak cakap. Dah bertahun-tahun dah begitu. Sebab apa? Bila kita perhati kat tempat tu, tak ada pengajian sebelum ni. Inilah pengajian pertama. Bukan ini, saya lah pengajian pertama. Sebelum ni tak ada. Tengok aja dia gitu. Sebab itulah Imam Bukhari kata, Imam Ghazali kata, Imam Syafi'i semua kata, al-ilmu qablal amal. Ilmu dulu, baru beramal. Tahu lah nak cakap macam mana. Setakat ni tak cakap lagi. Tu yang nak saya. Tak cakap lagi. Belum cakap lagi. Dah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan lah kot. Tak boleh bercakap lagi. Saya nak cakap. Ya Allah. Bukan senang. Tua-tua lah ke? Kalau dia bersilat tu macam mana? Masuk. Macam mana? Aduh. Macam mana? Ya Allah. Nantilah. Satu hari nanti. Okay. Habis. Perenggan tu habis lah. Bermula yang ni yang susah juga ni. Bermula yang sunat bagi orang masbuk. Bagi orang yang masbuk. Jangan ingat yang masbuk ni jangan faham dia masuk-masuk sembahyang, nanti imam salam tambah satu. Tu masbuk kat dia panggil kan? Ke panggil apa sini? Masbuk. Dia masuk-masuk, imam tengah baca Fatihah. Okay. Dia pun takbir. Tiba-tiba imam tahiyat awal. Maknanya dia tahu tu Fatihah tu rakaat kedua. Betul? Maknanya dia masbuk lah kan? Dan nanti dia kena tambah satu kan? Itu bukan bicara masbuk ni. Bukan. Takut-takut salah faham. Sebab orang Melayu pun panggil itu masbuk juga. Masbuk ada 4. Masbuk ada 2, muafiq ada 2. Keseluruhannya ada 4. Masbuk solat, muafiq. Masbuk solat, masbuk rakaat, muafiq solat, muafiq rakaat. Ada 4. Orang tadi tu, yang dia masuk-masuk imam tengah baca Fatihah, sebenarnya rakaat yang kedua, dia adalah masbuk solat. Tapi dia muafiq rakaat. Makmum yang masuk dengan imam masuk sembahyang, dia terus masuk dan dia tak kena tambah apa-apa.
Dia muafiq solat dan muafiq rakaat. Jadi yang masbuk, yang takut-takut kata bermula yang sunat bagi orang masbuk. Orang masbuk, makmum masbuk, bahawa jangan ia membimbangkan. Apa? Membimbangkan. Ni bahasa dulu ni. Daripada bahasa Arab. Masyghul. Masyghul apa maksud masyghul? Masyghul. Janganlah tuan hamba masyghul. Apa? Masyghul kan? Pasal saya dengar. Maksud apa? Tu bahasa Arab. Ha? Gentak. Tak cukup persen. 60% je betul. Bimbanglah. Janganlah tuan hamba masyghul. Jangan tuan hamba bimbang. Jadi daripada masyghul dalam kitab Arab, terjemah bulat-bulat. Terjemah gitu aja. Membimbangkan. Kita sudah bimbang apa pula. Maksudnya jangan menyebukkan. Jangan duk sibuk. Bahasa sekarang jangan menyibukkan. Okay? Orang masbuk, makmum masbuk, yang bukan masbuk yang tambah rakaat tadi bukan. Masbuk mana ni? Masbuk yang tak dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan tu. Tak berdiri dengan imam tak sampai 26 saat tu. Yang masbuk yang tu. Okay? Bermula yang sunat bagi orang makmum masbuk tadi, jangan ia membimbangkan. Jangan dia duk sibuk. Jangan duk sibuk apa? Jangan duk bimbang. Jangan duk sibuk dengan membaca zikir yang sunat. Jangan duk sibuk baca yang sunat-sunat. Dah tahu masbuk, sedarlah diri. Bila masbuk sempat baca Fatihah? Mestilah tak sempat. Mestilah dia akan tak sempat nanti. Sebab dah nama dia pun masbuk. Jadi, dah tahu tak sempat, janganlah sibuk baca yang sunat. Tu zikir yang sunat. Soalannya, apa zikir yang sunat yang ada? Apa? Tak, masa berdiri ni. Dia takbir, Allahu Akbar. Janganlah masyghul dengan buat sunat-sunat. Apa? Doa iftitah satu lagi? Dua je. Doa iftitah dengan auzubillah. Allahu Akbar kabira ke? Wajjahtu ke? Auzubillah. 3 ni je, mana ada lain? 3 ni je. Jangan sibuk baca 3 ni. Itu nak bagi tahu. Sebab benda lain mana ada? Mana ada yang lain? 3 je. Sebelum Fatihah. Jangan sibuk baca auzubillah, jangan sibuk baca Allahu Akbar kabira atau wajah tu, jangan. Tetapi apa yang dia perlu buat? Hendaklah ia kemudian daripada takbir, lepas takbir masuk sembahyang tadi, ia membaca Fatihah juga. Terus baca Fatihah lah. Biarlah sedar diri sikit, dah lambat buat cara lambat. Okey, baca bismillah terus. Mana yang dapat nanti? Okeylah banyak tu. Imam dah rukuk aja. Dapat rakaat, kalau dapat tamakninah dengan imam. Jangan bagi selisih. Itu aja, kan? Simple. Melainkan. Sebab apa? Sebab apa dia kata melainkan? Bahawa sangka ia dapat membaca Fatihah serta dibaca zikir yang sunat itu. Maka hendaklah itu maksud sunat. Hendaklah didatangkan zikir yang sunat kemudian dibaca Fatihah. Kenapa dia kata kenapa dia kata melainkan bahawa sangka ia? Kenapa sangka? Apa pula sangka? Yalah, seseorang itu, dia takkan tahu dia masbuk atau muafiq selagi tak berlalu 26 saat. Mana dia tahu lagi? Dia pun, Allahu Akbar, aku muafiq dah. Mana boleh? Allahu Akbar, aku masbuk dah. Mana boleh? Tak tahu lagi. Setelah berlalu 26 saat, baru dia tahu dia muafiq. Kalau tak berlalu 26 saat setelah dia takbir, imam rukuk, maka dia masbuk. Ketika dia takbir, mana dia tahu? Jadi bila takbir Allahu Akbar, dia tak tahu dia tu masbuk atau muafiq. Dia tak tahu. Dia tak tahu dia masbuk atau muafiq ketika takbir. Tak tahu. Walaupun lepas imam takbir, terus dia takbir. Tetap juga dia sebenarnya makmum tadi tak boleh kata masbuk, tak boleh kata muafiq. Betul tak? Iyalah. Ya. Cuma jarang jadi. Tapi kalau jadi, wahara juga. Katalah sembahyang maghrib kan. Tiba-tiba imam luar negara ke, yang imam Malaysia mungkin kita tahu dah macam imam luar negara ke apa kan. Nak suruh dia jadi, dia pun takbir Allahu Akbar. Dia senyap je. Dalam 20 saat, dia pun Allahu Akbar rukuk. Soalannya, makmum nak buat apa? Memang tak jadi. Kalau jadinya mana? Kalau jadi, sekali-sekala tu. Kalau jadi tu boleh tengok orang mengaji dengan orang tak mengaji tu je.
Memang jarang-jarang jadi. Rasanya 30 tahun sekali boleh tak jadi? Tak boleh. Semua hidup sekali lah. Semua hidup takkan tak jadi sekali. Mungkin akan jadi. Macam mana? Sembahyang maghrib ni? Allah. Kalau tak logik sembahyang maghrib, buat sembahyang zuhur. Sama je. Cuma sembahyang maghrib tu kan biasa baca kuat kan? Kata tak baca kuat sembahyang maghrib. Allahu Akbar. Makmum ni doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahu Akbar. Sudah nak apa? Imam nak rukuk. Fatihah tak baca. Tak baca kuat ke? Ke macam mana? Subhanallah. Masa tu jadi. Masa tu boleh tengoklah. Ada 14 mazhab kat belakang. 14. Ada mufarakah, ada ikut imam, ada begitu, ada begini, ada. Apa cerita? Macam-macam. Orang mengaji dia tahu je. Sekarang ni dia berdiri, dia baru baca sampai alahai, rasanya dalam 15 saat baru dia berdiri kot. Maka dia adalah masbuk. Dia adalah masbuk. Macam mana nak buat? Bawah ada jawapan dia. Bawah ada jawapan dia. Kalau jadi macam mana? Okey, dah tahu dia tu, bawah sikit je lagi ada jawapan tu. Jadi maknanya sebab tu dia kata melainkan bahawa sangka ia dapat baca Fatihah. Macam mana dia boleh sangka? Dia tengok imam baru baca Fatihah. Dia pun Allahu Akbar. Apakah sangkaan waktu itu? Adakah dia masbuk atau muafiq? Tak tahu. Tapi yang kuat kata dia muafiq lah. Sebab lepas ni amin baca surah. Itu bawa sangkaan aja. Boleh jadi tak meleset? Boleh. Lepas waladhdallin amin. Allahu Akbar. Boleh. Maka dia jadi masbuk. Cuma sangkaan pada waktu itu dia muafiq lah. Sebab lepas ni baca lepas amin ada surah. Ya. Sebab tu dia kata kat sini melainkan bahawa sangka ia. Itulah. Jadi kalau dia sangka imam baca panjang lagi ni, maka disunatkan bagi dia baca zikir-zikir. Sunat tak wajib. Allahu Akbar kabira ke auzubillah ke yang lain-lain lah. Tapi kalau dia tak tahu. Tak ada sangkaan. Imam baca surah. Imam tengah baca surah. Nampak macam surah panjang. Macam surah Ali Imran. Contoh macam surah Ali Imran ni. Dia baru takbir. Allahu Akbar. Dia tahu tak dia tu muafiq atau masbuk? Belum tahu. Mungkin masbuk. Bukan. Kemungkinan besar masbuk. Tapi boleh jadi tak muafiq? Boleh. Asal pula tak boleh? Kalau dia baca penuh Ali Imran sampai habis. Bab makmum terajang ni atas belakang dia lepas dia habis semayang tu bab lain. Aku ada kerja. Tu bab lain. Ceritanya boleh tak? Boleh. Walaupun, tengah takbir tu, makmum nak takbir ni. Allah, imam baca surah. Yasin, bunyi gitu. Makmum takbir. Boleh jadi tak makmum tadi masbuk? Boleh. Boleh jadi tak makmum tu muafiq? Boleh. Sebab apa? Kemungkinannya adalah muafiq. Sebab mungkin dia baca Yasin. Mesti panjang. Sekali, Yasin, Allahu Akbar, Yasin aja. Maka jadi masbuk makmum tadi. Jadi saya nak beritahu kat sini. Jadi, jika makmum tu rasa, sangka dia, sempat baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, ataupun wajah tu, ataupun na'udzubillah, mana-mana satulah. Tak wajib pun tiga-tiga tu. Dan baca Fatihah habis, baru imam rukuk. Itu sangkaan dia. Maka sunat baca. Kalau dia tak tahu, tahu-tahu imam tengah baca surah panjang, ataupun amin, tak tahu. Mungkin kul huwallahu ahad. Tak tahu. Dia pun Allahu Akbar. Janganlah baca, tak disunatkan. Baca Allahu Akbar kabira, wajah tu, a'udzubillah. Tak sunat. Sebab dia tak tahu. Tak ada sangkaan. Okey. Kemudian lepas pada tu, baru dia baca Fatihah. Jika dia sangka, boleh sempat. Alright. Okay. Masalahnya tiba-tiba tak sempat. Macam mana? Itu masalah dia. Dan apabila rukuk imam, imam rukuk, dan sebelum lagi ia membaca orang masbuk itu akan Fatihah. Imam rukuk, masbuk tadi belum baca Fatihah. Ataupun dah baca Fatihah, tak dah baca kita baca dululah. Dan apabila rukuk imam rukuk, dan belum lagi ia membaca orang masbuk itu akan Fatihah. Oleh kerana sepatutnya bila macam ni, dia sangka dia tu masbuk, dia pergi baca Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Begitulah. Tiba-tiba imam rukuk. Jap. Imam rukuk tak? Maka tiada imam tak.
Bukan. Siap. Ulang balik. Dan apabila rukuk imam dan sebelum lagi ia membaca orang masbuk itu akan Fatihah. Makmum masbuk tadi dia masuk. Ya, aku masbuk ni. Allahu akbar, takbir. Terus baca Fatihah. Ataupun terus baca Fatihah separuh. Ataupun tak sempat baca Fatihah langsung, imam dah rukuk. Ataupun separuh Fatihah, imam rukuk. Sama je dua tu. Okey? Maka tiada ia membimbangkan membaca yang sunat. Maknanya dia tak baca Allahu Akbar kabira, wajjahtu, auzubillah. Tambah satu lagi. Dia diam. Allahu Akbar. Tak juga. Dia tak buat 4 perkara. Tadi sebut 3 kan? Tambah satu lagi 4. Dia tahu ni, aku masbuk ni. Dia pun Allahu Akbar. Imam terus rukuk. Itu kita dah tahu rukuk terus kan? Okey. Yang ni susah sikit. Imam masih lagi berdiri, kita pun makmum masuk ni Allahu Akbar, imam tak rukuk lagi. Jadi kena bacalah apa yang betul kan. Dan dia tak baca auzubillah, dia tak baca wajjahtu Allahu Akbar kabira, tak baca. Dia terus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tiada ia membimbangkan membaca yang sunat, tak baca yang sunat. Dia terus seperti dibacanya Fatihah, terus baca Fatihah. Kemudian daripada takbir umpamanya, lepas takbir terus baca Fatihah. Dia tak buat 4 perkara, dia tak baca Allahu Akbar kabira, dia tak baca wajjahtu, dia tak baca auzubillah, dan dia tidak diam. Tambah tak? Diam pun tak boleh juga. Kalau Allahu Akbar, diam. Sebab dia kata iman nak rukuk tu, baca pun kat habis kok. Lek lu. Lepas dalam apa? 5 saat kot. 1, 2, 3, 4, 5. Allahu Akbar. Kata dah. Dia pun ni kan. Dia tak buat begitu. Kalau dia buat begitu, hukumnya sekejap lagi. Dia tidak. Jadi dia tidak baca Allahu Akbar kabira, dia tidak baca wajah tu, dia tidak baca auzubillah, dan dia tidak diam. Terus takbir, terus bismillah, alhamdulillah. Lepas tu imam rukuk Okey, macam mana? Maka hendaklah ia tinggalkan bacaannya. Cukup, stop. Sebab dia tak ada buat apa-apa salah. Dia tak ada baca Allahu Akbar kabira, dia tak ada baca wajah tu, dia tak ada baca auzubillah, dia tak ada diam. Dia terus baca. Tak ada buat salah. Jadi macam mana? Tinggalkan bacaannya. Terus tinggal baca. Fatihah yang sedang dia baca, stop. Dan wajib ia mengikut imamnya rukuk. Mesti ikut imam rukuk. Okey? Hal keadaannya wajib mengikut imam rukuk. Hukumnya wajib. Saya dah sebut dah sebelum ni kan. Wajib ada banyak kan? Wajib akal, wajib adat, wajib syarak, wajib tasawuf. Wajib macam-macam wajib ada. Yang ni wajib apa ni? Wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib kan buat dapat pahala, tak buat berdosa kan? Yang ni wajib apa? Tak buat berdosa? Bukan. Buat dapat rakaat, tak buat tak dapat rakaat. Tu wajib tu. Maka hendaklah ia tinggalkan bacaannya dan wajib ia mengikut imamnya rukuk. Engkau tak ikut tadi, engkau telah berdosa. Bukan. Engkau tak ikut tadi, maka engkau telah tak dapat rakaat. Tu betul. Jangan tengok wajib kan tak buat berdosa. Bukan. Wajib ia mengikut imamnya rukuk. Hal keadaannya wajib mengikut imamnya rukuk. Okey. Dia wajib ikut imam dia rukuk lah. Maka Fatihah dia macam mana? Separuh. Baru baca. Maka ditanggungkan Fatihahnya atau setengahnya oleh imam. Dia sempat baca banyak mana? 3 ayat. Baik bakinya imam tangguh. Dia tak sempat baca apa pun. Dia bawa Allah, imam pun Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Terus rukuk tak baca apa-apa. Imam tanggung semua. Dia baru baca sampai Maliki Yaumiddin. Imam Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Baki dia macam mana? Imam tanggung yang mana baki lah. Okay. Sebab apa imam boleh tanggung? Imam boleh tanggung tu sebab apa? Banyak syarat. Yang pertama syarat, lepas takbir, makmum tadi takbir masuk sembahyang, dia tak ada buat benda-benda 4 perkara tu. Tu syarat pertama. Dia tak baca Allahu Akbar kabira wajjahtu auzubillah, dia tak ada diam. Tu syarat pertama. Yang kedua, dia baca mana yang dia sempat. Mana yang sempat bacalah. Tak sempat tak payah baca. Mana yang sempat baca. Syarat ketiga, imam rukuk dia rukuk. Syarat keempat, jangan selisih, mesti dapat. Dengan yakin. Baru dapat rakaat. Ada syarat lagi sebenarnya. Ada syarat lagi. Nanti kat bawah kita bincang. Sempat ke tak tahu. Okey. Tu baru syarat setakat ni. Banyak syarat. Rupa-rupanya nak dapat rakaat ni banyak syarat. Iya. Sekejap lagi kita bincang lagi tentang imam tu mestilah ambil wuduk dan mandi wajib.
Apa kena-mengena dapat rakaat dengan imam mandi wajib? Baca kat bawah nanti. Ada wah, banyak lagi. Itu baru 4 syarat saya bagi. Ada banyak lagi syarat. Kita tak dapat imam rukuk dapat rakaat. Tak semudah itu. Banyak syarat lagi yang perlu dipatuhi. Okay? Dan jika adalah makmum yang masbuk itu lambat bacaannya. Ada berhenti kejap. Bab tu penting berhenti kejap. Kita lompat bab lain dulu. Jadi lagi kita sambung balik. Dia kata gitu. Ni bab lain pula ni. Dan jika adalah makmum yang masbuk, lambat bacaannya. Maksud lambat bacaannya macam kita baca dulu awal-awal dulu. Awal-awal bajah mardiyah. Dia panggil berat lidah. Gagap. Berat lidah. Kecacatan lidah. Lidah dia elok. Tiba-tiba entah macam mana. Dia panas ke apa. Jadi cacat lidah. Maksudnya nak sebut jadi berat lidah. Faham berat lidah? Dia macam lambat nak masuk gear. Tapi kalau dah masuk gear laju dia dia gitu. Dia panggil berat lidah. Ataupun dia cakap macam slow lah. Kau nak pergi mana? Ada. Mesti dia teringat siapa. Mesti ada teringat siapa. Dia memang ada orang gitu. Tapi dia baca Fatihah pun gitu Bismillahirrahmanirrahim. Berat lidah tu. Ataupun dia nak start tu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Dia memang bukan dia buat. Memang dia gitu. Penyakit lah. Penyakit dia panggil. Macam penyakit lah. Penyakit lah kita. Uzur. Dia panggil makmum yang lambat bacaannya. Okay? Bukan lambat tu sebab dia nak betulkan makhraj. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Itu lambat dia buat. Ini lambat semula jadi. Mungkin dia elok tapi lidah dia makan panas-panas lepas tu melecur, lepas tu nanah, lepas tu macam tu lah. Doktor pun jahit. Jadi tak betul lah sikit lidah dia. Jadi dia jadi tak kisahlah. Yang penting kerana kecacatan uzur tadi, maka lambatlah dia baca berat lidah. Macam mana ni makmum berat lidah ni? Sebab makmum berat lidah ni asyik tak habis Fatihah je. Kalau habis tak nama berat lidah. Bila dia berat lidah ni memang tak habis. Nayalah dia. Sembahyang jadi makmum. Kan? Tapi tengok-tengok macam tak ikut imam. Imam rukuk dia tak rukuk lagi. Macam mana? Dia ada masalah lidah dia. Ya? Macam mana orang lambat bacaan ni? Maka tiada wajib membacakan akan barang yang lainnya daripada yang didapatnya di sini. Okay, macam mana? Dia jenis slow kan? Dia Allahu Akbar. Dia masbuk ni, dia masbuk. Cerita masuk lambat. Allahu Akbar. Kawan dia normal. Dia berat lidah. Ya? Sama-sama takbir. Allahu Akbar. Dia baca sampai Maliki Yaumiddin. Sampai situ je. Imam dah rukuk. Kawan dia yang normal ni sampai Siratal Ladzi. Sirah je imam rukuk. Nak kira dia baca lambat, macam lambat kan? Dia buat lambat. Apa perlu dia buat ni? Rukuk aja. Tapi dari sudut masa, dia boleh baca sampai sirah. Sudut masa. Maknanya mungkin 20 saat lah dia dapat. Sepatutnya dia kena baca sampai Siratal Ladzi. Atau sirah tu imam rukuk atau rukuk. Sebab buktinya kawan dia yang normal sampai Siratal Ladzi. Dia baru Maliki. Macam tu baru. Dah rukuk. Adakah dia perlu baca sampai sirah baru rukuk? Sebab itu yang sepatutnya. Tak. Rukuk aja. Kenapa dia nak cerita pasal ni? Tak, logiknya memanglah tak nanya kat dia kalau kita kata, kau nak baca habis juga. Tak kena nanya. Kan? Kenapa dia cerita? Nak cerita selepas pada tu. Ni. Dia nak buat perbandingan. Bersalahan pada barang, perkara, keadaan yang telah terdahulu. Dah cerita sebelum ni. Ingat tak? Ingat ke tak? Pada orang muafiq. Yang tadi ni cerita masbuk. Macam mana kalau muafiq? Ingat? Sini. Kena belek. Dia berat lidah. Dia pun Allahu Akbar. Dan dia berdiri dengan imam 30 saat. Dia muafiq ke masbuk? Muafiq. Yang berat lidah ni cerita berat lidah. Jadi bila macam tu, dia habis tak 30 saat Fatihah? Mesti tak habis. Sebab tu namanya berat lidah. Kalau habis tak berat lah. Dia baru kat mana? Baru Maliki Yaumiddin. Imam pun Allahu Akbar. Sedangkan dia berdiri dengan imam, kalau orang normal, terlebih dah boleh baca. Dah dia adalah muafiq. Adakah dia boleh rukuk? Boleh? Tak boleh. Itu dia nak bagi tahu beza dia. Kalau masbuk,
Dia masuk lambat masbuk, dia berdiri dengan imam tak sampai 26 saat, dia baca pun Allah baru berapa ayat aja. Orang normal baca banyak sikit. 5 ayat. Dia sebab masalah berat lidah, dia cuma baca 2 ayat aja. Imam rukuk aja. Sebab masbuk yang uzur. Tapi kalau dia muafiq, dia masuk awal sikit. Dia sempat berdiri dengan imam lebih 26 saat. Dia pun sampai kat situ juga. Maliki yaumiddin. Imam Allahu Akbar. Dia boleh rukuk? Tak boleh. Tapi kesian dia. Dia berat lidah. Tak. Muafiq tak boleh. Muafiq tak boleh. Masbuk je boleh terus rukuk. Jadi muafiq buat macam mana? Dia wajib habiskan Fatihah dia. Walaupun lambat-lambat. Dimaafkan 3 rukun panjang. Tu yang kat bawah. Tu nak bagi tahu 2 perkara. Jadi kalau kita apa perbezaan? Orang yang gagap. Gagap berat lidah sama. Apa perbezaan? Makmum muafiq gagap. Belum habis Fatihah, imam dah rukuk. Makmum masbuk gagap. Belum habis Fatihah, imam rukuk. Apa beza? Itulah boleh. Boleh jawab. Kalau tidak boleh jawab. Tak boleh jawab. Nampak macam senang je. Bezanya adalah makmum masbuk. Makmum gagap yang masbuk. Makmum masbuk yang gagap. Makmum masbuk yang gagap. Tak sempat habis Fatihah, imam rukuk, terus rukuk. Makmum muafiq yang gagap. Imam rukuk tak sempat habis Fatihah. Wajib habiskan Fatihah. Dan dimaafkan sehingga 3 rukun panjang, imam sujud yang kedua. Jauh tu. Maknanya, orang gagap pun wajib mengaji tak? Jangan ingat aku gagap, tak wajib ngaji. Orang gagap pun wajib ngaji. Jadi ingat gagap, uzur. Allah faham. Aku bukan minta jadi, tidak aku pinta lahir begini. Tak ada. Ngaji tetap ngaji. Ngaji tetap kena ngaji. Sebab tengok, ada hukum gagap di sini. Ataupun berat lidah. Allah. Okey. Macam mana nak habiskan ni? Okey. Bersalahan pada barang yang telah terdahulu pada orang muafiq di sana. Di sana tu di mana? Di sana. Di sana tu di mana? Awal-awal lagi lah di sana. Dia cerita awal-awal lagi tu. Kerana barang yang ada di sini, maknanya yang masbuk ni, barang di sini tu sekarang, bukan surat ni. Kelakar ada kadang-kadang. Barang di sana, barang di sini. Barang apa benda ni? Sebab muafiq, barang di sana tu muka surat 161. Dia punya syair dia, man fi qira'atin li'ajzihi bati. Tu. Man fi qira'atin li'ajzihi bati. Inilah dia punya tu. Muka surat 161. Iaitu orang yang lambat membaca atau lemah kejadiannya. Tu. Kan? Itu di sana tu. Di sini tu apa di sini? Di sini tu yang masbuk dengan cerita ni lah. Di sini. Kadang-kadang nak tergelak pun ada kita baca. Dia guna ayat simple-simple je. Tak payah berbelit-belit. Bahasa tinggi dah. Di sana, di sini. Aduh. Allah. Di sana tu, di sanalah. Boleh di Sinun. Itu Piramli, di Sinun. Okay? Kerana barang yang ada di sini, masalah masbuk gagap tadi, memudahkan dia. Kalau tidak nanya, dah lah masbuk. Kena habiskan, kena buat, nanyalah kat dia. Memudahkan dia sebab dia gagap tadi. Maka patutlah dipelihara halnya. Patutlah dipelihara. Patutnya, macam mana? Patut dipelihara. Maksud, boleh faham kot? Kenalah jaga ataupun bagilah keuzuran. Bagilah diskaun kat dia. Patut lagi dijaga. Sebab, dah lah dia masbuk. Masa dia pula pendek, tak sempat habis. Dia pula gagap. Kalau yang tadi dia muafiq. Dia dimaafkan 3 rukun panjang. Imam rukuk, imam i'tidal. Habiskan Fatihah walaupun gagap. Sujud, duduk dan sujud. Berapa lama. Jadi, luas masa tu. Bila luas masa, tak perlu jaga, tak perlu pelihara sangatlah. Tapi ni kesian. Patutlah dipelihara halnya. Tiada yang lainnya. Yang lain-lain tak boleh diskaun macam tu. Yang ni je boleh. Bersalahan pada orang muafiq. Orang gagap muafiq tak boleh. Sebab dia luas masanya. Dia ada luas masa dia untuk dia baca walaupun gagap. Allah. Barang yang disebutkan akan dia... Barang yang disebut akan dia masalah ini pada Fatihah. Barang yang disebut akan dia masalah ini pada Fatihah. Masalah ini cerita Fatihah. Dan memadalah didapat bacaan ini akan dia. Dan memadalah didapat bacaan ini akan dia. Apa yang dia dapat?
Cukuplah setakat tu. Ini bukan gagap ni. Ini bukan cerita gagap. Ini cerita yang lompat tadi. Yang gagap tu tiba-tiba duduk kat tengah. Ini cerita yang awal. Cerita yang imam rukuk, makmum tadi masbuk, terus rukuk walaupun tak sempurna Fatihah. Ini cerita yang tu. Memadalah dia dapat bacaan ini akan dia. Cukuplah yang mana dia sempat baca tak apalah. Sebab dia masbuk lambat kan? Dengan syarat yang tadi tu lah. Jangan baca auzubillah, jangan baca Allah bakabira wajah tu, terus baca bismillah. Mana yang dapat? Okey, imam rukuk, terus rukuk. Gugur daripada Fatihah. Kalau separuh tak baca, separuh tu gugur dengan maksud imam tanggung. Ataupun semua tak baca, semua gugur dengan maksud imam tanggung. Gugur bagi makmum, imam dengan bermaksud imam tanggung. Maka ia hukumnya seperti orang yang mendapat kemudian daripada takbir imamnya di dalam rukuk. Maka ia hukumnya, hukum yang tadi cerita tadi, seperti macam orang yang dapat kemudian selepas daripada takbir imam. Imam takbir, dia dapat. Dapat apa? Dapat ia kejar imam di dalam rukuk. Ini sebenarnya ulang balik je. Wajib ia rukuk didapatnya. Jadi mesti dapat. Rukuk tu mesti dapat. Bagi orang masbuk, rukuk dengan imam mesti dapat. Maka orang yang masbuk itu wajib mengikut imamnya pada rukuk. Pada rukuknya. Macam ulang balik je. Okay, baca je lah. Wajib mengikut imamnya pada rukuknya. Makmum tadi yang masbuk, baca mana yang ada. Kalau tak sempat baca langsung pun tak apa. Teruslah rukuk. Dan mesti dapat dengan imam ketika rukuk. Rasa 3 kali, 4 kali dia ulang. Nak bagi tahu penting benda ni. Ya? Sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah, dapat baca 2-3 ayat sikit, atau tiada dapatnya sesuatu, atau langsung tak baca. Tak sempat. Dah imam rukuk nak sempat apa? Allahu Akbar, teruslah kan. Ya. Kalau dapat macam tu, dapatlah rakatnya. Dapat rakatnya. Maka jika adalah masbuk, tiada dapat membaca Fatihah. Ulang lagi. Kalau lah makmum tadi langsung tak dapat baca Fatihah, sebab imam dah rukuk. Sebab dia nak kena kejar rukuk dengan imam dapat tamat ninah ketika rukuk. Atau dapat setengahnya juga. Ataupun dapat setengah aja, macam tadi aja. Jangan komplain. Nak komplain buat kita sendiri. Baca aja. Ulang banyak kali. Benda tu penting kot. Okay? Atau dapat setengahnya juga, atau dapat separuh aja baca. Maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya. Macam dah beritahu. Maka imam dia tanggunglah Fatihah dia tadi. Yang ni yang susah ni, kita kena berhenti kat sini. Dengan syarat. Ada syarat lagi imam nak tanggung. Tadi syarat dah. Dia masbuk, saya ulang balik syarat tu. Dia masbuk, masuk lambat tu. Dia masbuk maknanya dia berdiri dengan imamnya. Bermula dia berdiri dengan imam sehingga imam rukuk tak sampai kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan yang kita kira di sini 26 saat. Tak dapat. Maka satu syarat dah cukup. Baru satu. Dia masbuk. Tapi tak cukup lagi, baru satu syarat. Yang kedua, dia terus baca bismillah kalau sempat. Kalau tak sempat rukuk lah. Kalau sempat terus baca bismillah. Jangan baca auzubillah, jangan baca Allah berkabira, jangan baca semua zikir-zikir, jangan. Malah jangan duduk diam. Allahu Akbar. Jangan. Jika macam tu macam mana? Ada jawapan dekat bawah nanti. Susah orang macam ni. Okay? Dua dah. Yang kedua. Yang ketiga, dia mesti dapat rukuk dengan imam. Tamat ni lah. Dia dah pergi dah. Imam pergi, dia terus pergi. Entah macam mana imam subhana rabbiyal azim sekali. Mana tahu? Dia bukannya berlengah lagi. Dia tak berlengah. Dia terus je. Sami Allah. Tak dapat lah. So syaratnya dia mesti dapat rukuk dengan imam. Okey. 3 dah syarat. Ni syarat keempat ni. Imamnya mestilah ada wuduk dan mandi wajib. Tapi itu akan datang. Saya cuma nak terang. Sebab tak sempat. Apa kena-mengena pula mandi wajib. Imam tak mandi wajib jadi imam. Buat apa? Nak kena imam ni. Tak mandi wajib, mandi wajib dulu. Adalah cerita je. Ni cerita dulu, nanti syarahnya akan datang. Yang keempat. Yang kelima, rakaat imam tu bukan rakaat lebih. Tiba-tiba imam tu rakaat kelima. Imam terlupa lah. Rakaat kelima terlupa lah.
tak jadi. Tak boleh, tak boleh, tak kira. Okay? Kat situ je lah. 5. Cuma ada 3, lagi 2 belum bahas. Apa cerita imam mandi wajib, imam tak mandi wajib jadi imam ni apa hal? Yang kedua, cerita rakaat imam tu bukan rakaat lebih. Akan datang, insya-Allah. Dia makin ujung, dia makin payah. Dia makin sepit, dia kena slow. Kita boleh kata jangan lagi. Nampak dia memang ujung dia memang makin ketat. Kalau laju boleh saya baca macam baca berita boleh. Wallahu a'lam khatam. Alim dah. Alim benda. Soal apa pun tak tahu. Jadi sebab tu saya slow. Awal-awal ni laju. Kau perasan? Awal laju. Masuk ujung dia memang gitu. Ingat senang nak khatam, ni je lagi. Ini saja lagi. Ingat senang, hari raya bulan puasa baru. Ramadan baru khatam. Tak ada, ni sekali 2 kali lagi ni. Allah. Susah nak faham, susah lagi nak menerang. Jadi kita berhenti dekat 170. Muka surat 170, langkah jugalah satu muka surat. Tunggu dulu. Saya tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.